Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Adrian Alang, nombor matriks 2903447. Kami akan berfungsi mengenai cukai pendapatan individu di Australia. Cukai ini bukan sekadar potongan daripada gaji, tetapi ia adalah salah satu sumber utama pendapatan kerajaan di seluruh dunia. Cukai membantu kerajaan untuk menyediakan perkhidmatan awam seperti pendidikan dan kesihatan, serta membina infrastruktur. Di Australia, sistem percukaian dah ada sejak tahun 1901 dan terus berkembang ikut perubahan ekonomi dan sosial. Jadi, apa itu cukai pendapatan individu? Ia adalah bayaran yang dikenakan ke atas pendapatan kita seperti gaji, faedah dan dividen. Cukai ini wajib dibayar oleh semua individu yang memenuhi syarat pendapatan tertentu. Sistem di Australia adalah progresif, bermaksud mereka yang berpendapatan tinggi akan bayar lebih banyak cukai. Ia bertujuan untuk memastikan keadilan dan membantu mengurangkan ketidakadilan sosial. Cukai biasanya dipotong melalui terus daripada gaji kita oleh majikan. Jadi kita tidak perlu risau tentang membayar secara manual. Kadang-kadang kita juga boleh mengisi penyerta cukai tahunan untuk melihat jika kita layak untuk potongan atau kredit cukai tertentu. Sekarang, kenapa cukai itu penting? Salah satu tujuannya adalah untuk membiayai perkhidmatan awam. Tanpa cukai, kerajaan akan susah nak sediakan pendidikan yang lebih berkualiti atau perkhidmatan kesihatan. Cukai Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Al-Asmai bin Masri, nombor matriks 290-352. Jom kita berbincang tentang cukai pendapatan individu. Cukai ini boleh diklasifikasikan kepada beberapa jenis. Salah satunya adalah cukai progresif. Ini bermaksud semakin tinggi pendapatan kita, maka semakin tinggilah juga kadar cukai yang akan dikenakan. Tujuannya adalah untuk apa? Tujuannya adalah untuk memastikan semua orang menyumbang secara adil. Golongan berpendapatan rendah dapat membantu mengurangkan jurang dengan menikmati perkhidmatan awam dengan lebih baik. Cukai juga boleh dikenakan secara langsung. Maksudnya, cukai ini dipotong terus dari pendapatan kita oleh majikan. Ini membuatkan pengumpulan cukai jadi lebih mudah dan teratur. Jadi, kita tidak perlu risau tentang membayar cukai pada akhir tahun. Okeylah, sekarang mari kita lihat kadar cukai di Australia untuk tahun 2023. Untuk pendapatan tahunan hingga Australia Dollar 18,200, kita tidak dikenakan cukai. Maknanya pendapatan sekitar yang disebutkan tadi adalah dikecualikan daripada dikenakan cukai. Untuk dari Australia Dollar 18,200 hingga Australia Dollar 45,000, kadar cukai yang dikenakan adalah sebanyak 19%. Bila pendapatan meningkat kepada Australia Dollar 45,000 hingga Australia Dollar 120,000, kadar cukai yang dikenakan pula adalah sebanyak 32.5%. Dan bagi mereka yang berpendapatan lebih dari 180,000 Australia Dollars, kadar tertinggi adalah yang dikenakan sebanyak 45%. Ini semua bertujuan adalah untuk memastikan keadilan dalam pengagihan beban cukai. Dalam sistem percukaian Australia pula, keadilan dan kecekapan adalah kunci. Ini bermaksud dengan cukai progresif, golongan kaya menyumbang lebih, yang mana ia akan membantu membiayai perkhidmatan awam seperti pendidikan dan kesihatan. Ini bukan saja membantu golongan yang berpendapatan rendah, tetapi juga menjadikan masyarakat lebih harmoni. Sistem ini juga berkesan dengan cekap, dengan mana adanya penggunaan teknologi untuk pemprosesan pengumpulan cukai menjadi lebih cepat dan kurang raratlah. Ini bermakna lebih banyak wang dapat dihasilkan dan digunakan untuk manfaat masyarakat. Akhir kata, cukai pendapatan individu di Australia adalah penting dalam memastikan perkhidmatan awam dapat dibiayai dan keadilan sosial terjaga. Ini bukan sekadar tentang bayaran cukai, tetapi juga tentang membina masyarakat yang lebih baik untuk semua. Terima kasih.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Dayang Siti Ruzana binti Kastin, nombor matrik 290360. Sekarang saya akan teruskan dengan cukai pendapatan individu dan implikasinya. Cukai ini adalah sumber utama bagi kerajaan untuk membiayai program-program penting seperti pendidikan, kesihatan dan infrastruktur. Dengan hasil cukai yang baik, kerajaan dapat melaksanakan projek-projek yang memberi manfaat kepada kita semua seperti membina sekolah, hospital dan jalan raya. Sistem cukai progresif di Australia membantu golongan berpendapatan rendah dengan memberikan sokongan melalui program bantuan sosial dan subsidi. Ini penting untuk mengurangkan ketidakadilan pendapatan dan memastikan semua orang tanpa mengira latar belakang sosio-ekonomi mendapat peluang yang sama. Namun ada juga cabaran. Salam sejahtera. Nama saya Joarin bin Pangadi, nomor metrik 290370. Saya akan meneruskan pembentangan dalam perkongsian mengenai cukai individu, di mana cukai individu ini merupakan cukai pendapatan individu yang memberi kesan berbeza kepada pelbagai kumpulan dalam masyarakat. Bagi individu yang berpendapatan rendah, mereka sering mendapat manfaat yang besar daripada perkhidmatan awam yang dibiayai melalui cukai-cukai pendapatan. Perkhidmatan seperti pendidikan dan penjagaan kesehatan memberikan pulangan kepada mereka untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Dengan akses kepada perkhidmatan ini, individu yang berpendapatan rendah dapat membangun kemahiran dan kemampuan mereka. Seterusnya meningkatkan peluang ekonomi mereka dalam jangka masa panjang. Sebaliknya, individu yang berpendapatan tinggi mungkin merasakan bebanan cukai yang besar kepada mereka, yaitu kenaikan kadar cukai untuk golongan-golongan ini mungkin menyebabkan mereka mencari cara untuk mengelak daripada membayar cukai, seperti memindahkan aset ke negara luar dengan kadar cukai yang lebih rendah. Tindakan ini boleh mengurangkan hasil yang diperolehi oleh kerajaan dan mempengaruhi dinamik ekonomi secara keseluruhan. Oleh itu, penting bagi kerajaan untuk memahami dan menguruskan cukai agar dapat mencapai keseimbangan yang memanfaatkan semua lapisan masyarakat tanpa menjejaskan pertumbuhan ekonomi. Bukan itu sahaja, cukai pendapatan individu adalah penting untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan negara. Dengan sistem yang lebih baik dan adil, kita semua boleh mendapat manfaat dan kerajaan juga dapat memastikan bahwa perkhidmatan awam berfungsi dengan baik. Mari kita ingat bahwa tanggung jawab kita sebagai pembayar cukai bukan hanya untuk memenuhi kewajiban, tetapi matlamat yang lebih utama ialah untuk memastikan bahwa masyarakat kita lebih seimbang dan adil dalam jurang pendapatan dan manfaat di dalam sebuah negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Afni binti Alatin, nombor metrik 290428. Saya akan teruskan tentang satu isu yang sering diabaikan, yaitu pengelakan dan pelarian cukai. Masalah ini bukan sahaja serius tetapi juga memberi kesan
yang besar kepada kewangan kerajaan. Menurut Lembaga Cukai Australia, kehilangan hasil akibat pengelakan cukai dianggarkan mencapai berbilion dolar setiap tahun. Bayangkan betapa besarnya jumlah ini. Kehilangan hasil ini memberi impak yang mendalam terhadap bajet kerajaan. Apabila dana berkurang, kerajaan mungkin terpaksa mengurangkan perbelanjaan perkara-perkara yang penting seperti pendidikan, kesihatan, dan infrastruktur. Semua ini adalah aspek yang sangat penting dan diperlukan oleh masyarakat kita. Satu lagi kesan yang perlu kita pertimbangkan adalah ketidakadilan yang dicipta oleh pengelakan cukai. Apabila individu atau syarikat dapat mengelak daripada membayar cukai, yang sepatutnya beban tersebut terpaksa ditanggung oleh mereka yang mematuhi undang-undang ini, bukan sahaja merosakkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pencukaian, tetapi juga mungkin menggalakkan lebih ramai orang untuk berbuat demikian. Ini seperti satu siklus yang tidak sihat untuk kita putuskan. Oleh itu, adalah penting bagi kerajaan memperkukuhkan pengawasan dan melaksanakan langkah-langkah berkesan untuk menangani isu ini. Dengan melakukan ini, kita dapat memastikan hasil yang mencukupi untuk membiayai perkhidmatan awam dan mencapai keadilan dalam pengagihan beban cukai. Sekarang, mari kita lihat sedikit data untuk memahami situasi ini dengan lebih baik. Saya ada jadual yang menunjukkan hasil cukai pendapatan individu di Australia dari tahun 2012 sehingga tahun 2023. Data ini menunjukkan pertumbuhan hasil cukai pendapatan individu secara konsisten dari tahun ke tahun. Anda dapat lihat bahawa hasil cukai meningkat dari 150 bilion pada 2012 kepada 210 bilion pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahawa sistem percukaian kita berfungsi dengan lebih baik, terutamanya bagi individu dengan pendapatan tinggi yang menyumbang lebih kepada hasil kerajaan. Walaupun terdapat pertumbuhan yang positif, cabaran dalam pematuhan cukai masih wujud. Isu pengelakan dan pelarian cukai boleh mengurangkan potensi hasil yang lebih besar. Oleh itu, penting bagi kerajaan untuk terus meningkatkan kesedaran tentang tanggungjawab cukai di kalangan rakyat dan penguatkuasaan undang-undang agar semua orang mematuhi kewajipan cukai. Dengan cara ini, kita dapat memaksimumkan hasil yang diperoleh dan memastikan sumber yang mencukupi untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Mari kita sama-sama memastikan kita semua menjalankan tanggungjawab cukai kita dan menyokong sistem yang lebih adil. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Khatijah binti Kamdan, nombor metrik 290460. Mari kita ringkaskan apa yang telah kita bincangkan tentang cukai pendapatan individu dan kepentingannya. Cukai pendapatan individu bukan sahaja sumber utama bagi hasil kerajaan, tetapi juga memainkan peranan yang sangat penting dalam membiayai perkhidmatan awam yang kita semua perlukan seperti pendidikan, kesihatan, dan infrastruktur. Namun kita juga perlu sedar tentang cabaran yang dihadapi, terutamanya pengelakan cukai. Ini adalah isu yang serius kerana pengelakan cukai boleh mengurangkan hasil yang sepatutnya diterima oleh kerajaan. Jika
tidak ditangani, ia bukan sahaja mengurangkan pendapatan kerajaan, tetapi juga boleh merosakkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem percukaian kita. Ketidakadilan dalam pengagihan beban cukai ini dapat memberi kesan negatif kepada semua lapisan masyarakat. Jadi, apa langkah yang perlu diambil? Kerajaan perlu mengambil tindakan proaktif untuk menangani isu ini. Ini termasuk memperkukuhkan undang-undang percukaian dan meningkatkan pengawasan. Selain itu, memberi pendidikan kepada masyarakat tentang tanggungjawab cukai. Mereka yang sangat penting. Dengan memastikan semua individu dan syarikat memenuhi kewajipan cukai mereka, kerajaan dapat meningkatkan hasil yang diperlukan untuk membiayai perkhidmatan awam yang bermanfaat untuk semua. Akhir kata, menerapkan sistem percukaian yang adil dan berkesan adalah kunci untuk mencapai matlamat sosial dan ekonomi yang lebih besar. Dengan kerjasama kita semua, kita dapat memastikan bahawa sistem ini berfungsi dengan baik dan memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Terima kasih kerana mendengar.